Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang kipas susah mati produk-produk Ugreen, saya sangat excited untuk kongsikan dengan anda produk terbaru dari Ugreen, iaitu Ugreen Nexot RG. Ini adalah first robot gun fast charger dari Ugreen. Katanya kalau anda guna charger ni untuk charge anda punya MacBook Air 13, 70% bateri boleh penuh dalam masa 1 jam sahaja. Impressive guys. Dan dia datang dengan dua variasi, 65 watt dengan 35 watt. Yang saya nak kongsikan dengan anda kali ini adalah 65 watt. Actually, saya tak tahu sama ada Ugreen Nexot RG ni pengganti kepada Ugreen Nexot yang saya pernah review sebelum ni. But sebelum record, saya ada buat survey, saya ada buat perbandingan dekat official Ugreen punya website dekat Shopee. Untuk Ugreen Nexot yang saya review sebelum ni, 65 watt harga dia RM149 Malaysia. Manakala yang saya nak review dalam video kali ni, Nexot RG, harga dia hanya RM120 Malaysia. Mungkin ada promosi sebab ini adalah produk yang baru. Maka kita unbox dahulu. Kita unbox, kita tengok apa yang ada dekat dalam. Actually, untuk video kali ni kan, selain dari kita usah produk terbaru dari Ugreen ni, kita nak bincang juga apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar charging satu-satu charger dan juga kita punya smartphone. Tak adalah kita pakai dengan cara tu, tak adalah kita pakai smartphone yang flagship, lepas tu charger yang mahal-mahal macam Ugreen Nexot RG ni, tapi bila charge dia punya speed alahai slow amat guys. Okay, so packaging dia saya suka, dia pakai kotak yang keras, lepas tu design dia pun cantik, dia punya comel-comel dekat sini, ada emoji dekat kiri, dan dia punya, kita kata dia punya highlight tu mampu charge MacBook Air 13 70% dengan 1 jam. Dia ada highlight dekat situ lah. Lepas tu bila kita buka, sebenarnya di bahagian dalam kotak ni dia ada perkenalkan diri dia. Kenapa Ugreen Nexot RG ni nama dia Ugreen Nexot RG? RG adalah singkatan kepada Robot Gun Fast Charger, RG. Anda kena ingat benda tu. Lepas tu anda akan jumpa kita punya karakter dekat dalam ni. Cabut keluar dahulu, dan di bawah sekali ada dia punya buku manual. Buku manual dia ni mungkin akan berguna untuk sesiapa yang nak tahu cara power distribution dia. Tak apa, nanti saya explain dengan lebih detail. Maka guys, inilah dia hero untuk video kali ni. Perkenalkan Ugreen Nexot RG. Comel gila. Dekat bahagian hadapan ini adalah dia punya display. Kita akan nampak mata dan juga mulut. Itu adalah indikator untuk charging, sama ada kita punya charging tu dia pakai fast charging ataupun kita punya bateri device tu dah penuh ataupun tidak. Kemudian di bahagian atas, ini adalah port-port yang ditawarkan dekat Ugreen Nexot RG. Ada 2 USB-C dan 1 USB-A. Di bahagian belakang dia tunjuk dia punya wattage, iaitu 65 watt. So dekat mana kaki dia? Kalau Ugreen Nexot sebelum ni, kaki dia kita boleh lipat macam ni supaya senang untuk kita bawa dia ke mana-mana. Saya memang suka bawa Ugreen Nexot ni pergi travel. Senang guys, kita lipat saja dan masukkan dalam poket kita punya bag. Tapi untuk Ugreen Nexot RG, cara sorok kaki dia sangat-sangat menarik, iaitu kita kena cabut seluar dia ni. So bila kita cabut seluar dia, anda boleh nampak lah dia punya kaki dekat sini. Lucu tak? Cabut kaki untuk nampakkan kaki, cabut kaki untuk nampakkan kaki. Tapi menarik lah idea yang mereka bawa untuk Ugreen Nexot RG ni. Betul-betul comel, genius gitu. Senang juga untuk kita bawa ke mana-mana. Portable guys. Okay, dari segi power distribution, anda kena tahu bila satu-satu charger tu dia ada 2, 3, 4, 5 port dia punya charging output tu tak sama. Dia punya charging output untuk setiap port tu tak sama, and situasi pun akan berbeza-beza. That's why saya bagi tahu, mungkin untuk sesetengah orang dia punya buku manual ni berfungsi lah. Kalau anda nak hidupkan anda punya MacBook Air, anda nak hidupkan Microsoft Surface atau mana-mana laptop yang dia punya USB-C tu support power delivery, contoh lagi macam Huawei MacBook Pro ataupun Honor Magic Book, then anda kena guna port yang paling atas tu, USB-C port yang paling atas, yang mana power output dia kalau kita tak guna yang lain, kita guna satu sahaja, dia boleh pergi sampai 65 watt lah. Dia akan berubah bila mana kita guna pula port-port yang lain. Kalau satu kabel sahaja kita cucuk, untuk yang atas ni 65 watt, untuk yang bawah ni 30 watt, dan untuk USB-A dekat bawah sekali adalah 22.5 watt. Lepas tu
tu kalau kita cucuk dua device dalam satu masa, katakan kita guna kedua-dua port USB-C dekat atas ni, so yang paling atas tu dia punya output akan jadi 40 watt dan yang bahagian bawah akan jadi 20 watt. Katakan kita guna USB-C atas sekali, lepas tu satu port USB-A dekat bawah sekali, so yang atas tu akan jadi 40 watt, yang bahagian bawah sekali tu dia akan jadi 22.5 watt. Kalau kita guna port USB-C yang kedua, lepas tu USB-A, USB-C yang kedua ni 40 watt, yang bawah ni akan jadi 22.5 watt. Katakan kita guna ketiga-tiga port dalam satu masa, maka yang paling atas tu dia akan keluarkan 45 watt, kemudian yang bahagian bawah dia punya second USB-C ni akan keluarkan 7.5 watt dan USB-A 7.5 watt. Yang ni anda kena sensitif sikit lah. Anda tak ingat semua situasi, semua senario tadi tak ada masalah. Yang penting anda kena tahu yang paling atas tu, yang paling atas itu yang mampu keluarkan 65 watt ataupun 40 watt. Anda nak guna dekat anda punya Nintendo Switch, maka anda cucuk je dekat bahagian paling atas. Tak payah nak pening kepala guys. Okey, sekarang saya nak demo kepada anda muka-muka yang akan keluar dekat Ugreen Nexot RG. Anda mesti tertarik punya lah. Basically ada 3 situasi yang berlaku. Ini kalau kita tak ada guna dia. Anda boleh tengok lah mata dia macam ni, lepas tu mulut macam kita kata macam ayam lah. Dia punya bentuk muka tu macam ayam. Bila mana kita cucuk device dekat sini, dia punya mata tadi akan berubah jadi gembira lah. Mulut dia sama lagi, dan kalau kita punya device ni bateri dia dah 100%, so apa yang akan berlaku, Ugreen Nexot RG ni akan cut off elektrik supaya tak merosakkan bateri device kita. Mulut dia tadi, mulut dia yang macam ni, yang muncung macam ni kan, akan hilang. Kita akan nampak senyuman mata dia sahajalah. Basically ada 3 indikator seperti yang saya tunjuk dekat kotak dia awal-awal tadi. Mungkin ada di antara anda akan tertanya-tanya ataupun akan argue, kata habis cerah kenapa kita nak beli charger yang harga dia sampai RM100, RM150 ni, sedangkan dekat Shopee kalau kita buka banyak je brand yang offer charger 200 watt harga RM30 Malaysia. Tengok dekat bawah pun review positif sahaja kan, which is benda tu saya tak dapat nafikan dan betul. Yes, memang kualiti ada juga dekat charger tu. Cuma anda kena tahu satu benda lah, kenapa ada charger murah, kenapa ada charger mahal. Untuk makluman anda, Ugreen Nexot ni dia bukan sekadar fast charging sahaja, dia adalah gun fast charger. Gun fast charger ni yang pertama dia punya heat dissipation, pembebasan haba dia sangat-sangat kurang. Yang kedua, dia punya power conversion rate tu sangat tinggi, 95%. Kiranya dia punya charging bukan sahaja laju, tapi kualiti charging tu ada dekat situ. Lepas tu dia ada feature-feature tambahan, macam contoh ada overcurrent protection, kalau ada juga short circuit protection, overheat protection, kalau ada guruh dan sebagainya, dia akan matikan dekat dia dulu sebelum serang kita punya device. Lebih kurang sama je dengan power supply PC kita. Ada power supply 500 watt harga RM40 Malaysia, tapi ada juga power supply 500 watt harga dia sampai RM400 Malaysia. Kualiti tu, dia punya kualiti, feature-feature yang ditawarkan, itu yang membezakan antara power supply murah dengan power supply mahal. Sama juga dengan charger, ada charger murah dan juga charger mahal. Saya tak nafikan yang charger murah pun boleh guna. Even saya sendiri pun ada guna charger murah untuk certain device. Untuk device yang saya betul-betul sayang, yang betul-betul mahal, saya memang pakai Ugreen punya produk lah. Seriously, saya kipas susah mati Ugreen, that's why saya promote Ugreen gila-gila lah. Okay, settle tentang Ugreen Nexot RG ni. Now kita bincang faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelajuan satu-satu charging. First kali kita kena tetapkan, kita katakan sekarang kita dah pakai charger yang mantap macam Ugreen Nexot ataupun Ugreen Nexot RG ni. Kemudian yang kedua, kita malarkan kita punya device. Katakan device kita memang ada fast charging, so 2 faktor ni kita boleh tolak tepi. Ada 3 lagi faktor yang mempengaruhi kadar kelajuan charging kita. Yang pertama, kabel yang kita guna tu. So kabel ni pun anda kena check betul-betul, adakah kabel tu dia ada fast charging, lepas tu dia punya protokol betul ke tidak. Okey, yang kedua, faktor yang kedua, bila kita nak pastikan yang kita punya smartphone, kita punya charger dia ni selari dengan fast charging punya term tu, kita kena tengok port kita. Kan tadi saya cerita yang kalau kita nak yang paling laju dekat Ugreen Nexot RG, kita kena guna yang
paling atas ni? Sebab yang paling atas USB-C top 1 tu dia punya output adalah 65 watt. Kalau kita guna yang paling bawah USB-A, dia punya output adalah yang paling rendah. Yang ni pun anda kena ambil perhatian. Dan yang ketiga, anda kena tahu yang walaupun kita punya kabel, kita punya charger, kita punya smartphone tu dia support fast charging, dia punya protokol berbeza. Huawei punya fast charging protokol dia tak sama dengan Oppo punya fast charging protokol. Yang ni anda kena check betul-betul. Dengan cara tu bila dia support protokol tu, fast charging akan berlaku. Kiranya kalau kita mudahkanlah faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan charging ni ada 5. Yang pertama, kita punya smartphone. Adakah smartphone kita dia support fast charging ataupun tidak? Lepas tu yang kedua, kita kena tengok adakah kita punya charger tu dia mantap ataupun tidak. Yang ketiga, dia punya protokol. Apakah protokol yang dia support? Macam Ugreen Nexot RG ni, dia support Qualcomm, dia support PD Charge, dia support MIFI. So basically kita boleh guna dekat banyak device lah. Yang ketiga, kita kena tengok port. Yang keempat, kita kena tengok port yang kita guna. Yang kelima, kita kena tengok juga kabel yang kita guna. Tak nak pening kepala bab kabel semua ni. Seriously, saya recommend gila anda beli produk-produk Ugreen. Kalau anda buka dekat flash sales Shopee tu, hari-hari tiap masa memang ada promo saja. To be honest dengan anda, saya pun ada kedai komputer, saya pun ada jual produk Ugreen. Harga produk Ugreen yang dijual dekat Shopee tu kadang-kadang lagi murah berbanding dengan harga kos saya. Bukan harga saya jual dekat kedai, tapi harga kos saya beli dari distributor, dari pembekal tu lagi mahal berbanding dengan harga yang dijual dekat Shopee. That's why kalau anda nak beli produk Ugreen, saya sangat recommend anda beli online instead of anda walk in dekat mana-mana kedai lah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.